الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana firman Allah Subhanahu wa taala, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maksudnya, dan syukurilah segala nikmat Allah jika kamu memang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Maksudnya, sebagai hamba kita perlu mensyukuri segala nikmat, segala kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Wajib kita mensyukuri segala nikmat tersebut. Jangan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita menjadi bala kepada kita. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita menjadi penyebab kita ini tidak dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, kita salah gunakan. Bagaimana saya terangkan pada tiap-tiap kali, tiap-tiap minggu. Tiap minggu di permulaan saya sering menekankan berkenaan nikmat ataupun kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Kerana nikmat ini sudah pasti akan ditanya. Kita dapat merasai nikmat di atas dunia ini, tetapi adakah kita bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Atau kita hanya menggunakan kurniaan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa kita mensyukuri, tanpa kita memanjatkan kepujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengikut hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kesihatan, kurniakan kita pandangan, penglihatan, pendengaran, kebolehan untuk bercakap dan sebagainya, kebolehan untuk berjalan, kebolehan untuk membawa kenderaan. Kenderaan itu sendiri, adakah kita menggunakan nikmat itu dengan betul? Adakah kita menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita itu ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataupun kita menggunakan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala itu ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala tidak redai? Jadi kalau kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu dan wajib kepada kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, mensyukuri segala kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah daripada segala rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kamu, dan kamu hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita makanan yang begitu banyak, berlebih-lebihan pula. Ada ketikanya kita tidak mensyukuri
makanan ataupun hidangan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, sampaikan lupa selepas dia makan, saudara lupa nak kata alhamdulillah, lupa. Padahal yang sepatutnya benda tu menjadi zikir kepada kita selepas makan je, secara automatik kita tak perlu tunggu sedawa habis je makan alhamdulillah, menandakan bahawa kita ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mensyukuri kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau lepas makan je buat tak tahu gitu je, bermakna kita tidak mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, "Ya'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyash syakur." Wa qalilun min ibadiyash syakur. Maksudnya bekerjalah wahai keluarga Daud. Maksudnya keluarga Daud ni disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya bekerja membanting tulang untuk mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala di dunia yang luas ini. Tidak salah kita bekerja, berusaha untuk mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berterima kasihlah, maksudnya bersyukurlah. Washkuru wa qalilun min ibadiyash syakur wa qalilun min ibadiyash syakur. Akan tetapi terlalu sedikit di kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala, di kalangan hamba-hambaku ini yang mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya pemberian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-Nya begitu banyak. Nikmat tidak terkira nikmat. Tetapi syukur yang dipanjatkan oleh hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini kepada Allah terlalu sedikit. Terlalu sedikit hamba Allah yang bersyukur. Berbagai-bagai kurniaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Adakah kita mensyukuri? Adakah kita bangun malam menandakan kita ini syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menandakan bahawa kita ini rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan itu, kita berterima kasih kepada Allah. Terlalu sedikit di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini yang mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta jauh daripada golongan yang sedikit ini. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Ni kita minta jauh. Moga-moga kita ni tergolong di kalangan orang-orang yang sedikit. Maksudnya yang sedikit yang mensyukuri nikmat Allah. Bukan yang sedikit yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadi kita doa, sentiasa memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita memohon kepada Allah agar pekerjaan kita syukur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini berterusan. Bukan sekadar pada datangnya peristiwa-peristiwa saja kita mensyukuri nikmat Allah. Contohnya boleh bonus 3 bulan. Contohlah, boleh bonus 3 bulan. Oh, alhamdulillah boleh bonus 3 bulan. Ataupun boleh sendiri. Kena hak beli M3 kan. Nak marah lalu, tak ada syukur. Jadi kita tak boleh macam tu. Maksudnya kita tidak boleh bersyukur hanya datangnya peristiwa, ataupun bersyukur hanya ketika datangnya nikmat itu kepada Allah. Kita hendaklah bersyukur, sentiasa bersyukur nikmat Allah. Nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan, kita tak boleh nak kira. Banyak, begitu banyak. Begitu banyak, kalau kita nak kira, kita tidak akan mampu untuk mengira nikmat Allah. Dan kita tidak akan mampu untuk, walaupun kita rasa benda itu terlalu kecil. Kita tengok kecil ni, tangan, tak ada jari se. Tak ada dah nikmat Allah. Jari se je tak ada. Jadi hilang tu. Jadi bermula daripada kita lahir sampailah sekarang ni, terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Jadi kita hendaklah mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mensyukuri nikmat tersebut. Jangan kita bakhil untuk mengucapkan alhamdulillah. Jangan kita bakhil, jangan kita ni kedekut sangat untuk mengucapkan alhamdulillah.
segala puji bagi Allah yang mengurniakan kepada hamba-Mu ini segala nikmat-nikmat tersebut. Ni dak setengah daripada kita ni lebih di mulut dia itu lebih banyak lagu berbanding dengan zikir-zikir ataupun tahmid yang memuji Allah Subhanahu wa taala, tasbih, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, takbir dan sebagainya. Lebih banyak lagu lagi. Lagu macam-macam lagu lah. Nah, masa-masa kerja nyanyi. Payah nak dengar kalau orang tengah tanya kerja, subhanallah, subhanallah. Mesti kalau orang tanya kerja, kalau dia duduk tanya kerja tu pun dia duduk subhanallah, subhanallah, orang pakat tengok. Mana orang nak mati ke? Gitu orang ni. Kena gitu lah tu. Padahal sebenarnya dia nak memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tapi bila kita nak memuji Allah Subhanahu wa taala, tanggapan orang kepada kita itu lain pula. Nah. Sebab benda tu panggil pelik orang tengok. Tak. Jadi kita tak rasa, maksudnya kita wajib kita buat benda ni. Walaupun orang lain nak kata benda ikut dia, nak kata benda pun. Tak. Tak semestinya aku nak mati aku berzikir. Tak. Nak mati baru nak berzikir. Tu orang bodoh nama. Nak mati baru nak berzikir. Padahal zikir ni sentiasa, perlu sentiasa. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Masa kita dalam kesusahan, bila kita berzikir, hati akan tenang. Jadi bila orang kata macam-macam tu, maknanya kita kena balas balik, kena bagi bokilah dia. Maknanya kena pandai kita berhujah dengan dia pula. Dahulu tu contohnya dia duduk nyanyi lagu. Dahulu tu duduk nyanyi lagu, baik aku zikir boleh pahala. Gitulah mudah-mudah. Wa sanajzi syakirin, dan kami akan membalas orang-orang yang bersyukur, yakni berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala kesyukuran yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan balas. Menandakan kita ni hamba yang begitu dhaif, begitu hina, begitu lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita perlu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man u'tiya fa syakara wa butuliya fa sabara wa zulima fa ghafara wa zalama fa astaghfar. Thumma sakata alaihi salatu wassalam. Faqalu ma lahu ya Rasulullah? Qala ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Maksudnya sesiapa yang diberi kurniaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang diberi kurniaan, berbagai-bagai kurniaan, dikurniakan nikmat kenderaan, dikurniakan nikmat pangkat, dikurniakan nikmat kekayaan, dikurniakan nikmat kesihatan dan berbagai-bagai kurniaan, lalu dia berterima kasih, lalu fasyakar, dia berterima kasih, kemudian diuji, wa batuliya fasabara, dan dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai ujian. Nah, kita kena tahu bahawa kita ni Allah Subhanahu wa taala utuskan kita, jadikan kita ni untuk diuji. Untuk diuji. Jadi bila datang ujian kepada kita ni, kita perlu menerima dengan sabar, redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merungut. Bila kita diuji je kita merungut. Jadi kebanyakan kita pada hari ni, kalau kita perhati ke mana? Tuan-tuan, bila kita perhati masyarakat kita pada hari ni, bila dia diuji dengan ujian yang berat, dia tidak boleh menerima. Seolah-olahnya dia mengingkari takdir ataupun qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita percayai. Kita mempercayai kepada qada dan qadar, rukun yang menjadi rukun iman kepada kita. Tapi seolah-olahnya manusia itu lupa bahawasanya adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dia diuji dengan berat-berat sikit, anak mati ke, laki mati ke, bini mati ke, terus tak nak terima benda tu. Seolah-olahnya dia ni macam tak ada guna dah. Padahal dia hanyalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak tengok macam mana kesabaran
kesabaran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesabaran ke atas segala musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala kenakan kepada kita. Adakah kita mampu menahan musibah tersebut, atau kita mencaci, memaki Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi masyarakat kita banyak di kalangan, ramai di kalangan masyarakat kita, bila Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan ujian yang berat, dia tidak boleh menerima, bahkan dia mencaci Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mencaci Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni tak adil sungguh Allah. Nak mati tu laki aku, aku nak makam dia, laki aku tak fit, laki aku selama ni laki aku je kerja, aku tak kerja. Nah, dah mati laki aku, tak nak kerja lah, jaga anak lagi. Seolah-olahnya dia persalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak fikir bahawasanya kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni, bila diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk diuji. Setakat mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setakat mana kita mampu untuk menahan segala ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita, baik dari segi pekerjaan dan sebagainya, tak baik segi dalam kehidupan, berumah tangga dan sebagainya. Tak, kita perlu menghadapi ujian tersebut. Kemudian dianiaya lalu memaafkan. Wa zulima fa ghafara. Dia dianiaya, kemudian dia memaafkan. Orang yang menganiaya dia, orang yang menzalimi dia, dia memaafkan. Summa sakata alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiamkan diri. Faqalu ma lahu ya Rasulullah. Maka berkata kepada para sahabat, mengapa wahai Rasulullah? Qala, lalu Rasulullah bersabda, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka itulah mendapat keamanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka itulah yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak berkenaan ayat-ayat yang menerangkan tentang perlunya kita ini mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai mukadimah kita pada malam ini, supaya kita mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, supaya kita tidak lupa bahawasanya kita ini telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diuji. Jadi sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tugas kita ialah memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada kita melakukan amal ibadah yang lain, kita perlu mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Jadi itu sebagai mukadimah kita pada malam ini. Moga-moga kita semua mendapat maksudnya mendapat ganjaran, dapat mengambil istifadah, dapat mengambil faedah daripada pendahuluan tersebut, supaya kita ini tidak lupa untuk mengucapkan tasbih, tahmid, takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dok ni sekarang ni kalau kita tengok di surau kita tu, nah, bila kita habis salam je, tak ramai hak tunggu belakang. Asal semayang 2 saf tuan-tuan. Tak, semayang 2 saf penuh. Bila kita bagi salam je, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tinggal 1 saf pun tak penuh. Tak. Padahal kita bukannya nak lepas daripada semayang, bukannya kita nak sembang, kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok itu suasana dekat kita pun, kita pun dah tahu macam mana. Tak. Padahal bukannya ada benda kat rumah. Apa salahnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bukannya lama. Mungkin dalam habis lama 5 minit, 7 minit habis lama. Takkanlah dalam masa sehari kita peruntukkan satu waktu tu lepas pada solat tu 7 minit atau 5 minit untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Apatah lagi kalau nak bangun malam. Tak. Jadi kalau kita tengok masyarakat kita ni terlalu, kalau dalam bab ni terlalu
maknanya rugilah, selalu rugi. Kerana tidak mengambil peluang. Mengambil peluang utamanya selepas solat-solat akibat solatul faraid, maknanya selepas daripada sembahyang fardu. Di sini sembahyang fardu kita berjemaah. Bila berjemaah, imam tu akan selepas sembahyang dia akan berzikir. Jadi apa salahnya kita ikut imam sekejap, bukannya lama, sekejap sahaja, supaya kita ini mendapat berbagai-bagai kurniaan daripada Allah SWT. Ini dah lebih rela balik rumah ni. Tengok berita apa? Berita 8.30. Berita ke berita 7.30. Macam-macam lah. Jadi kita minta doa, maknanya kita sama-sama berdoa lah agar maksudnya masyarakat kita ni kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya masyarakat kita ni tidak lalai daripada tugas yang Allah Subhanahu Wa Taala tugaskan kepada mereka. Kebanyakan masyarakat kita sekarang ni dah lari daripada tugas benar. Diutamakan dunia lebih daripada akhirat, sedangkan yang menanti kita ialah di akhirat. Dunia hanyalah wasilah, medium. Maksudnya dunia ini hanya sempadan, hanya sementara sahaja. Tapi bila kita rebut dunia ini dengan berbagai-bagai nikmat, dengan berbagai-bagai, maksudnya kita menggunakan dunia ini sepenuhnya tanpa kita ingat untuk akhirat, kita rugilah. Rugi. Sebab tu Nabi kata akhir zaman ni umat manusia ni akan ditipu satu penyakit, iaitu wahn, iaitu Nabi kata, sahabat tanya apakah wahan itu? Nabi kata hubbud dunya wa karahiyatul maut, cintakan kepada dunia dan benci, maknanya takut untuk mati. Dah bila cinta dunia memang takut nak mati dah. Dunia tu memang dia dah cinta dah, sayang sangat kepada dunia, takut, memang confirm takutlah nak mati. Kecuali orang yang tak sayang kepada dunia, dia ambil dunia ni hanyalah wasilah. Jadi bila orang tak sayang mana ke dunia, kepada dunia, dia memang dia menunggu-nunggu saat kematian. Berbanding dengan orang yang cinta kepada dunia, cinta kepada dunia, dia takut nak mati. Takut sangat dia nak mati. Yalah bila dah mati tinggal rumah, tinggal kereta, tinggal bini, tinggal dunia, tinggal segala yang ada di dunia, kemewahan, kemewahan harta dan berbagai-bagai, tinggalkan itu. Sebab tu dia takut nak mati. Berbanding orang yang mengejar akhirat. Di dunia dia mengejar akhirat, dia menunggu saat-saat kematian untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapat ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada dia. Jadi moga-moga kita ni tidak tergolong di kalangan orang yang wahan, mereka-mereka yang timbul penyakit wahan, cintakan dunia. Jadi kita tak salah untuk kita mengejar dunia, tetapi jangan melampau. Maksudnya kejar dunia sampai tak ingat akhirat. Lalu hambaan, rugi seminit ataupun saat je, rugi dah. Rugi. Jadi terlalu kejar kepada dunia. Tak ada masalah kita nak mencari dunia, tetapi akhirat kita kena letak di depan. Jangan dunia kita letak depan. Jadi bila orang dunia dah letak dunia dah, dia tak letak akhirat, dia tak fikirlah ke akhirat. Jadi bila kita letak akhirat di hadapan, tempat yang kita akan tuju selepas kematian, jadi dia akan lebihkan amalan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Berbanding orang yang meletak dunia di depan. Jadi itu sebagai mukadimah. Moga-moga kita semua mendapat faedah daripada mukadimah tersebut. Jadi kita sambung pengajian kita berkenaan dengan fiqh, iaitu berkenaan dengan jihad. Masih lagi dalam bab jihad, iaitu peringkat dan adab jihad. Kita telah habis berkenaan dengan perbahasan jihad, syarat wajib jihad, syarat berkenaan para mujahid, hikmah pensyariatan jihad, masa jihad disyariatkan. Kita telah belajar pada minggu-minggu yang sebelum ni. Dan pada hari ini kita masuk berkenaan dengan peringkat dan adab jihad. Maksudnya, adakah jihad tu wajib dilaksanakan terus?
Jihad ni macam mana kita nak laksanakan? Adakah dia tiba-tiba je kena berjihad macam tu? Jadi dia ada beberapa peringkat. Dia ada beberapa peringkat, 3 peringkat. Yang pertama berdakwah. Yang kedua jizyah. Yang ketiga baru peperangan jihad. Maksudnya tugas yang pertama adalah kita berdakwah dulu. Tugas yang pertama kita naklah berdakwah, mengajak orang-orang kafir ni supaya memeluk agama Islam, mengajar orang kafir supaya dia mengenal Islam, tahu berkenaan dengan ajaran-ajaran Islam. Itu tugas yang pertama. Selepas dia, bila kita ajar semua tu, jadi orang kafir tak mau terima juga, tak mau ikut juga Islam. Bila dia tak mau ikut Islam, sekiranya negara ada, maknanya di bawah pemerintahan negara Islam, jadi negara Islam ni dia wajib menawarkan kepada orang kafir itu, sekiranya dia mahu selamat, dia naklah membayar jizyah. Jizyah ni macam cukai lah, cukai dia ambil. Maksudnya jizyah ni diambil cukai tersebut, diberi kepada orang-orang yang miskin. Bukannya ambil cukai dimakan oleh orang yang dah kaya. Tak, diambil cukai daripada orang yang bukan Islam ini, orang kafir ini, lalu dibahagi-bahagikan kepada orang-orang miskin, asnaf yang telah ditetapkan oleh Islam. Orang miskin ke, orang fakir ke, orang yang berhutang ke, orang yang mu'allaf ke, sebagaimana asnaf zakat. Tapi orang kafir kebanyakan maknanya dia tak semua kan. Jizyah maknanya untuk semua kan. Jizyah ini hanyalah untuk orang kafir. Dia kalau Islam zakat. Jizyah untuk orang kafir. Orang kafir yang berada di bawah naungan Islam, di bawah lindungan kerajaan Islam. Dia tak mahu masuk Islam, tapi dia nak duduk di bawah lindungan orang Islam sebab pengaruh pemerintahan Islam tu besar. Jadi dia bimbang, takut bangsa lain, orang-orang lain mari serang dia. Dia takut bila dia menyerang orang lain, serang dia tidak mampu melawan. Jadi oleh kerana itu dia pun minta pertolongan dari perlindungan daripada pemerintahan Islam. Jadi pemerintahan Islam boleh bagi perlindungan, tapi dia kena bayar jizyah. Itu peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga barulah peperangan. Jadi kita baca berkenaan dengan peringkat yang pertama, iaitu berdakwah. Satu perkara yang perlu kita ketahui ialah peperangan terhadap orang kafir hanyalah wasilah, medium sahaja, satu wasilah, dan bukannya matlamat. Macam dunia tadi lah, satu wasilah, bukan matlamat kita dunia. Matlamat kita adalah akhirat. Begitu juga dengan peperangan. Peperangan adalah wasilah sahaja, medium, bukannya matlamat. Sekiranya matlamat yang ditetapkan dapat dicapai tanpa melalui peperangan, ia adalah lebih baik. Maksudnya tanpa kita maknanya berperang dengan orang kafir, dengan cara kita berdakwah, orang kafir dah tertarik dengan Islam, itu lebih baik. Sebab tu Nabi Muhammad dia memerintahkan Muaz bin Jabal pergi ke Yaman supaya mengajar orang-orang Yaman itu Islam. Jadi orang Yaman ni, dia Islam tidak masuk ke Yaman melalui peperangan, tak ada. Jadi Muaz bin Jabal diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah di sana. Tak, mengajak orang ke arah kebaikan, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menyuruh orang kafir ini melakukan kebaikan dan mencegah mereka daripada melakukan kemungkaran. Jadi bila Muaz menjalankan kerja-kerja dakwah di sana, di Yaman itu, yang menyebabkan penduduk Yaman tertarik pada apa yang diajar oleh Muaz bin Jabal, tertarik kepada cerita-cerita yang dibaca oleh Muaz bin Jabal melalui Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan Yaman itu, penduduk Yaman itu memeluk agama Islam tanpa peperangan.
Dan peperangan ketika itu tidak perlu dilancarkan. Maksudnya bila dah berjaya dalam dakwah, tidak perlu dilancarkan peperangan. Matlamat sebenar ialah untuk menjatuhkan golongan kafir yang memerintah daripada takhta mereka. Maksudnya tujuan utama untuk menjatuhkan orang kafir itu daripada memerintah. Kerana orang kafir ni memang dia, sebagaimana yang diketahui, orang kafir bila dia memerintah dengan zalim. Tak? Zalim kepada rakyat, zalim kepada orang miskin dan sebagainya. Tak? Jadi matlamatnya untuk menjatuhkan orang kafir ni daripada memerintah. Jadi kalau orang kafir, pemimpin orang kafir tu, pemimpin golongan kafir tu memeluk agama Islam, dengan cara kita berdakwah dia memeluk agama Islam, maka secara automatik tak perlu berperang dengan dia. Jadi negara yang dianuti oleh kafir itu telah menjadi negara Islam. Seterusnya memerintah bangsa dan rakyat berlandaskan hukum Allah Ta'ala. Jadi baru apabila pemimpin orang kafir itu dia memeluk agama Islam, sudah pasti dia akan memerintah negara itu berlandaskan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita sekarang ni macam mana, ada orang lagi, maknanya masih lagi memerintah, dia ambil mengikut juga Islam tapi sedikit, bukan semua. Jadi tu kita atas kita lah, maksudnya tugas kita untuk maknanya menegur sama ada pemerintah, menegur orang-orang yang bertanggungjawab supaya dia menggunakan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Al-Quran, hukum-hukum yang telah disyariatkan dalam Islam. Sebab hukum ini wajib dilaksanakan, walau macam mana pun wajib dilaksanakan. Jadi kalau pemimpin yang tidak mahu melaksanakan hukum ini, dia adalah berdosa. Kita sebagai rakyat, kita telah mendesak. Kita telah meminta supaya pemimpin melaksanakan hukum. Tapi kalau pemimpin tidak mahu melaksanakan, maksudnya yang akan ditanya adalah pemimpin. Yang pertama pemimpin yang akan ditanya, lepas tu barulah turun kepada rakyat. Jadi kalau rakyat memang nak hukum itu, cuma pemimpin yang tidak mahu melaksanakan, pemimpin yang akan dipersalahkan. Jadi rakyat lepaslah. Maksudnya gitu. Dan membenarkan nilai-nilai agama ini tersebar secara semula jadi ke dalam pemikiran dan minda rakyat. Maksudnya agama ini dibenarkan untuk berkembang. Tidak ada sekatan, tidak ada sekatan dalam minda rakyat. Maksudnya apa yang termaktub dalam hadis, di dalam Al-Quran, boleh diamalkan oleh rakyat. Tidak boleh, pemimpin tidak ada kuasa untuk menyekat. Tidak ada kuasa untuk menyekat nilai-nilai Islam. Contohnya kalau lah, maksudnya bila negara tu negara Islam, tiba-tiba ada rakyat yang nak, maksudnya nak membuat majlis, berbagai-bagai majlis yang bertepatan dengan Islam, majlis maulud ke majlis, tiba-tiba pemimpin larang. Jadi bila pemimpin larang, pemimpin yang berdosa. Sebab bila negara Islam dia hendaklah membenarkan nilai-nilai agama ini tersebar secara semula jadi. Kebaikan, al-amru bil ma'ruf, orang nak mencegah maksiat ke, perlu diramaikan orang untuk mencegah maksiat. Orang untuk ceramah-ceramah, untuk menyampaikan kuliah-kuliah dan sebagainya, perlu diramaikan. Adalah sebab tujuan itu adalah untuk memurnikan ataupun menyebarkan nilai-nilai Islam, bukan disekat. Jika disekat itu, pemimpinlah yang bersalah. Tidak, kena ada tauliah ni. Ada tauliah barulah boleh ceramah agama contohnya. Balik daripada mana pun, daripada Mesir ke, daripada mana-mana pun belajar, tapi kalau tak tauliah tak boleh. Macam saya tak tauliah juga, tangkap tak tahu. Kemudian kaedah pertama untuk mencapai matlamat tersebut ialah berdakwah menggunakan rasional dan dialog. Maksudnya
untuk mencapai matlamat tu, yang pertama hendaklah kita gunakan cara berdakwah menggunakan rasional dan dialog lah. Buat dialog di antara orang-orang kafir dan orang Islam, bagaimana yang dilakukan oleh Ahmad Didat lah. Arwah maknanya Yarhamullah Syekh Ahmad Didat. Begitu juga Syekh Zakir Naik, anak buah dia kan. Zakir Naik tu antara orang yang hebat dalam perbahasan dialog ni. Bila dia berdialog dia, yang menyebabkan ramai orang kafir memeluk Islam. Syekh Ahmad Didat sama, bila dia dialog dengan padri-padri Kristian, yang menyebabkan penonton yang beragama Kristian tertarik dengan Islam. Sebab memang orang kafir, orang-orang selain daripada Islam, dia tak boleh lawan hujah yang telah ada dalam Al-Quran. Takkan boleh lawan. Jadi kalau saudara-saudara maknanya hadirat yang pernah tengok perbahasan Ahmad Didat ke Zakir Naik dengan Mr. Campbell, kata tidak dia ada dalam YouTube lah. Kalau tengok ada CD dia dalam bahasa Indonesia. Dia perbahasan berkenaan dengan perbandingan agama. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil muqaranatul adyan, perbandingan agama. Agama kau cakap agama kau betul. Cuba kau cakap agama kau betul. Zakir Naik ini dia adalah pakar. Maksudnya dia samping dia menghafal Al-Quran, dia hafal juga kitab lain, kitab Injil, kitab Taurat. Dia boleh ingat. Itu kelebihan yang Allah SWT kurniakan kepada Syekh Zakir Naik, Dr. Zakir Naik. Jadi moga-moga dia teruskan dalam medan dakwah tersebut. Jadi perkara yang pertama yang perlu dilakukan adalah dialog. Di samping membangkitkan potensi manusia bersikap objektif serta memberi amaran tentang akibat buruk daripada menolak dakwah ini. Jadi kita beri amaran lah, kalau maksudnya kalau kita menolak, jika orang kafir itu dia menolak Islam, dia akan mendapat bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan dia di dunia hanya sementara sahaja, di akhirat dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia tidak menerima Islam. Jadi perkara-perkara sebegini perlu dibagi tahu kepada orang-orang bukan Islam supaya dia tahu, dia tertarik dengan Islam. Tapi kita pada hari ini jarang ada saing-saing orang Cina ke orang India ke rapat-rapat tak pernah kita nak bagi tahu, nak mengajar dia kepada Islam, mengenal Islam. Sebab tu saya teringat lagi bila Mawin Singh pernah datang sini kan. Lim Kim Sung tu dia kata dia akan dakwa kita semua, sebab kita semua ni tidak, maksudnya terutamanya jiran dia tidak pernah mengajar dia, tidak pernah mengajak dia supaya memeluk Islam. Keluarga mak ayah dia kafir. Jadi yang menyebabkan kita juga ni, maknanya kita mungkin akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kita tidak menjalankan dakwah yang telah, maknanya dakwah itu yang ada di atas bahu kita. Tak semestinya ustaz. Kita boleh berdakwah menggunakan dialog, melalui akad, boleh melalui akad. Jadi bila ustaz Cina tu dibagi tahu gitu, pada ketika itu kita rasa sedih lah. Sebab memang kita bila ada kawan orang Cina pun, kita tidak cuba untuk menarik dia kepada Islam, supaya mendekatkan dia kepada Islam. Apa salah kita cerita terang, maksudnya akhlak-akhlak Islam, adab-adab Islam. Bagaimana Nabi SAW pada zaman sahabat, zaman Nabi tu, Nabi menunjukkan akhlak dia. Akhlak dia sendiri, dia tunjukkan pergaulan dia tu dengan orang, pergaulan dia dengan orang miskin, pergaulan dia dengan orang tua, yang menyebabkan orang-orang yang bukan Islam tertarik dengan sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila orang Islam telah mengambil langkah yang secukupnya di jalan dakwah ini dengan memberikan penjelasan dan penerangan, menolak segala salah faham tentang Islam, menyingkap segala kesulitan, menyatakan perkara makruf dan menyuruh melakukannya. Bukan bagi tahu saja, bagi tahu perkara makruf, tetapi tak suruh orang melakukan perkara makruf. Kita kata
semayang tu adalah wajib, katanya gitu. Tapi kita tak kata semayang adalah wajib, semua kena semayang. Tak kabur gitu. Semayang itu adalah wajib yang telah maknanya difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada peristiwa Isra dan Mi'raj contoh. Gitu Tapi kita tidak suruh supaya oleh itu kita sebagai umat Islam wajib melakukan semayang. Jadi maksudnya bila kita tegang bagi orang faham bahawa sini dia itu adalah satu kewajipan dan kita perlu melakukan, wajib melakukan. Menyatakan perkara mungkar dan melarang daripadanya. Benda ni memang sering berkaitan dalam Islam. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maknanya kita menyuruh orang melakukan kebaikan dan kita mencegah daripada mereka melakukan kemungkaran. Maksudnya berkaitan dalam Islam. Kalau kita suruh orang buat baik je, tapi kita tidak mencegah dia melakukan kejahatan, tak jadi. Takkan jadi. Sebagaimana kita dengar khutbah yang disampaikan oleh Syekh Ustaz Yusri pada minggu lepas di Masjid Al-Mizan, yang menerangkan berkenaan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sekiranya matlamat yang diceritakan telah terhasil dengan cara di atas, umat Islam wajib berhenti setakat itu saja. Maksudnya tidak perlu kita berperang, tidak perlu meminta jizyah. Mereka tidak harus tamakkan sebarang tanah, harta, pemerintahan atau kuasa selepas pencapaian tersebut. Jadi umat Islam ni tidak perlu tamak dah. Bila dakwah kita berdakwah kepada orang kafir itu dan tercapai dakwah tersebut, orang kafir telah memeluk agama Islam tanpa kita berperang, jadi tak perlulah berperang. Jadi bila kita berperang yang menyebabkan kita ni berdosa pula. Sebab orang kafir itu dah memeluk agama Islam. Kita tidak perlu tamakkan kepada harta orang kafir itu. Yang kita nak adalah orang kafir itu mendapat hidayah daripada Allah SWT. Jadi bila dia dah dapat hidayah daripada Allah SWT, kita patut bersyukur kepada Allah SWT. Namun sekiranya matlamat yang diceritakan itu tidak dapat dicapai melalui cara ini, dan dakwah Islam menerima halangan dan tentangan sehingga tiada peluang sama sekali untuk menyampaikan dakwah Islam kepada rakyat jelata, ketika itu umat Islam perlu melangkah peringkat yang kedua. Maksudnya kalau tak boleh, bila kita dakwah juga, berdakwah dia tak terima juga, bahkan dia menghalang pula kita daripada berdakwah kepada rakyat jelata. Kemudian kita perlu pergi kepada peringkat kedua. Langkah ini dilakukan setelah memperoleh perintah daripada pemerintah Islam, dengan syarat mereka berkemampuan untuk berhadapan dengan situasi tersebut, iaitu situasi peperangan dan pertempuran. Syarat orang Islam itu sendiri pula kena ada kekuatan, kemampuan untuk menentang orang kafir. Kalau orang Islam pun tak buat jantung nak lawan orang kafir, tak boleh lah. Lawan mesti kalah, tak ada. Kekuatan tak ada, senjata tak ada. Kenderaan-kenderaan kereta-perisai dan sebagainya untuk melawan orang kafir tak ada. Jadi tak boleh lah, tak tercapai. Kemudian yang kedua, jizyah. Kita berhenti setakat tu, insya-Allah. Minggu depan insya-Allah kita akan sambung kembali. Dan moga-moga dengan penerangan berkenaan dengan syukur pada permulaan tadi, sama-samalah mensyukuri segala nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Dan jangan kita menjadi bakhil, menjadi orang yang bakhil, yang tidak mahu bersyukur, mengucap tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita tergolong di kalangan orang-orang yang wa qalilun min ibadiyas syakur, yang sedikit yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang kurang daripada diri saya sendiri, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.